Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita jumpa pada malam ni. Malam ni sesi kita kira sesi tambahan dan juga pembukaan. Kita baca kitab yang disusun oleh almarhum Pak Sumit Kedah. Kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Pak Su Abdul Hamid bin Ismail Pak Sumit Kedah. Semoga Allah Taala ampunkan dosanya, menempatkan rohnya di kalangan paling para salihin dan menerima segala amalannya dan mengalirkan segala asrarnya dan ilmunya kepada kita dari dunia sampai ke akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, buku Pak Sumit yang ada di tangan tuan-tuan sekalian 11 jilid sama sekali dalamnya. Buku kecil-kecil dikompil jadi satu. Asalnya adalah dalam bahasa Arab. Pak Sumit tulis bahasa Arab. Ketika saya ziarah beliau penghabisan kali sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan ini ziarah Pak Su penghabisan dia. Datang lagi Pak Su dah tak ada. Pak Su tinggalkan kitab-kitab Pak Su ni amanah ya, ajarkan ke seluruh Nusantara. Jadi alhamdulillah kuliah kita secara live boleh diikuti oleh semua saudara-saudara kita seluruh Nusantara, bahkan satu dunia. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Dan kitab ni walaupun kita tengok kitab-kitab berbentuk tasawuf, kitab-kitab berbentuk kerohanian, kenapa nak kena baca lagi? Kita dah baca Minhajul Abidin Imam Ghazali, kita baca Mukashafatul Qulub Imam Ghazali, kita baca kitab Rohani Syekh Abdul Qadir Jalani, kita baca kitab Midah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Kenapa kena banyak-banyak? Kalau kita tengok dalam adab-adab belajar, Imam Ghazali menyebutkan adab yang kelima ialah adab yang keenam. Kena mendalami ilmu tasawuf sedalam-dalam dan seluas-luasnya. Di mana kita berada, di situ syaitan menunggu. Apa yang kita ada, dia akan gunakan itu sebagai alat untuk jatuhkan kita. Malas kita digunakan kita untuk drop. Rajin kita digunakan kita untuk rosak. Elok kita digunakan kita untuk ujub dan riak. Allah. Jadi kita kena belajar ilmu tasawuf tinggi-tinggi, dan ilmu tasawuf itu ilmu hati. Dan setiap orang ada hati, dan setiap hati berbolak-balik senantiasa. Lebih berbolak-balik daripada berbolaknya air dalam di jerang begitu. Ya. Jadi, dan kenapa pula kena baca lagi? Kerana lain wali, lain kandungannya satu lain sirnya. Setiap yang menulis itu mesti dengan pengharapannya, dengan ada buah fikirannya, dan dengan kerohaniannya. Itu yang, dan ada matlamatnya. Kitab Imam Haddad saja kalau kita baca, lain orang baca, lain dapatannya. Begitu ya. Jadi setiap wali, setiap orang salih itu ada sirnya yang mengalir. Jadi kita nak cedok daripada sini, kita nak ambil daripada sini, kita nak ambil daripada sini. Contoh Imam Haddad di Kota Tarim tu tak besar. Kota Tarim daripada Damun sampai ke Aidit lah. Kalau sekarang lah dah besar jugalah. Lebih kurang daripada Hitam sampai Perak Raja, lebih kurang lah begitu. Ya. Masjidnya 400 buah masjid. Zaman Imam Haddad. Imam Haddad tu dah cukup jumpa dengan guru-gurunya yang andalan, dan beliau sendiri sudah begitu punya. Itu pun setiap malam masuk satu masjid. Dia bilang kerana Tarim ni tempat orang salih, para awliya. Jadi aku tak nak meninggalkan keberkahan yang ada pada masjid ini yang pernah didatangi oleh fulan. Dia tak nak lepaskan. Begitulah kita dengan kitab-kitab orang salih. Kalau ada orangnya aku nak jumpa. Kalau orangnya aku nak duduk bersama. Tetapi apabila tak ada orangnya, buku tu peninggalannya, kata Imam Haddad, kata Imam Ghazali ya. Jadi buku tu adalah peninggalannya, ada pengganti bagi dirinya. Jadi dengan kita baca kitabnya itu macam kita bersama dengan dia, kita nak sirnya, kita nakkan apa barakahnya, kita nakkan connection taliannya dengan beliau ini. Berapa ramai yang biasa jumpa Pak Sumit? Siapa biasa jumpa Pak Sumit? Angkat tangan pasal menghadap Pak Sumit. Masih ramai jumpa ya. Yang lagi ramai lagi yang tak jumpa lagi. Tetapi alhamdulillah beliau tinggalkan bukunya. Beliau akan tinggalkan bukunya untuk kita tetap bersama. Dan sahabat kita dah menterjemahkan bukunya ini ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman dalam pembacaan kitab yang penuh barakah ini. Baik. Muqaddimah. Muka surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Su mulakan kitabnya dengan basmalah ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kerana mengamalkan hadis Nabi. Semua amal yang baik tak dimulakan basmalah, rosak, cacat. Ya. Jadi tambah berkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada menurunkan 313 kitab untuk 313 nabi dan rasul. Segala kitab-kitab ini tersimpul dalam 4 buah kitab besar, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan segala 4 kitab yang besar ini tersimpul dalam Al-Quran. Dan segala intipati Al-Quran tersimpul dalam Al-Fatihah. Dan segala intipati Al-Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada ketauhidan, di dalamnya ada keduniaan, perkara-perkara ahli wal dunia, dan di dalamnya perkara-perkara ada akhirat. Apabila dikupas Bismillahirrahmanirrahim ini, maka jadilah Fatihah. Dikupas Fatihah, jadilah Al-Quran. Dikupas Al-Quran, 4 kitab yang besar itu, dan begitulah seterusnya. Jadi apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mencakupi segala rahsia-rahsia yang terdapat dalam segala kitab-kitab yang besar itu, tersimpul dalam basmalah. Secara ringkas ya. Maka Pak Su petik surah 34 daripada surah Luqman. Sungguhnya di sisi Allah Ta'ala pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Ya, betul sekali. Pembukaannya tentang hari kiamat. Pak Su jumpa kiamat tak? Dah tak dapat. Dia dah jumpa kiamat diri dia sendiri. Tetapi tentang kiamat ya, tetap tepat tentang kiamat. Jadi kita diberi oleh tanda oleh Nabi, kita congak dan kita jaga, jangan kita nak letakkan angkanya. Menurut pandangan saya, kiraan saya, cukup bulan nanti akan berlaku ini. Jangan. Silap-silap kau jadi orang yang tukang telik. Silap-silap kau jadi tukang tengok tanda sudahlah. Ada tanda bersedia, panjang umur jumpa, tak panjang umur, turunkan pada anak kita dan generasi berikutnya. Begitulah pada salaf kita. Tetapi secara tepat hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Dan dialah jua yang menurunkan hujan. Dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, sama ada baik ataupun jahat. Betul tak? Siapa tahu besok dia buat apa? Siapa tahu besok pagi dia buat apa? Tak ada orang tahu. Baik ke jahat? Tak tahu. Serah sama Allah Ta'ala. Berlindung dengan Allah Ta'ala daripada segala keburukan diri kita dan keburukan apa yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala. Waqini syarra ma qadait. Lindungi kami daripada keburukan yang telah kau qadakkan. Kita baca dalam doa kunut setiap pagi ya. Dan tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha meliputi pengetahuannya. Subhanallah, mendalam sekali makna Pak Hamid Sumit buka kitab ini dengan ayat 34 daripada surah Luqman, menyebutkan tentang hari kiamat, kematian, menyebutkan tentang kudrah Allah Ta'ala menurunkan hujan, menyebutkan tentang pengetahuan Allah Ta'ala bayi dalam rahim, dan tentang ketidaktahuannya kita. Besok pun kita tak tahu apa akan jadi pada diri kita, apa akan kita lakukan, dan apatah lagi di negeri mana kita akan mati. Bersiap sedia sajalah. Sungguh Allah Ta'ala maha mengetahui lagi meliputi segala pengetahuannya. Baik. Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu berkata, kalau tiada sifat cemburu, maka tiadalah perkara yang dirahsiakan. Rahsia yang wujud di antara kamu dan antaranya, dan rahsia yang paling tersembunyi, apa yang menghalang matanya darimu. Subhanallah. Rahsia. Cemburu. Kalau tak ada rasa cemburu, tak ada rahsia. Kerana rasa cemburu, Allah Ta'ala tak nak yang lain tahu. It's our secret. Begitulah Allah Ta'ala cemburu. Tak berikan segala ilmunya kepada sekalian hamba-hambanya. Tidak beri pembukaan kepada semua hamba-hambanya. Setengah hamba mendapat rahsia, setengah hamba tak dapat rahsia. Lepas itu, bukanlah seorang itu mengatakan ahli sir kalau dia senantiasa sebut tentang rahsia-rahsia. Jadi kalau ada wali-wali membukakan kepada kita setengah-setengah perkara rahsia, macam Syekh Abdul Jalani, itu wali-wali masyhur, dia menyebutkan perkara-perkara yang rahsia tentang apa-apa kerohanian tu, ketahuilah yang dia reveal pada kita tu hanya sedikit dan segelintir saja. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendapat isyarat dan ada kemanfaatannya. Ada kemanfaatannya untuk di-reveal dan sedikit. Yang mereka simpankan, rahsiakan cukup banyak. Yang Allah berikan mereka cukup banyak. Yang mereka panjatkan pada Allah Ta'ala cukup banyak. Yang mereka faham daripada Allah Ta'ala cukup banyak. Mereka rayukan pada Allah Ta'ala cukup banyak. Termasuk yang mereka rayukan dan mintakan ahli wal kita. Ahli kita pun tak minta pada Allah Ta'ala begitu banyak sebagaimana mereka mintakan untuk kita. Itu semua tu rahsia-rahsia. Dan Allah cemburu. Dan para wali pun cemburu. Mereka cemburu. Rahsia antara mereka dengan Allah. Jadi orang kalau sebut, saya mimpi Mahdi. Mahdi di sana. Mahdi begini. Saya mimpi dapat alamat itu. Semua tu tak betul.
Saya mimpi. Yang kalau yang dia reveal tu sedikit tu hanya sedikit saja. Kalau yang dibuka tu namanya bukan rahsia. Kalau bukan rahsia tu bukan daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala tak akan beri kepada orang yang bocor. Orang yang bocor. Kita saja kalau kita tahu dia ni mulut tak boleh simpan rahsia. Kita mulutnya, kita bilang kan. Kita tak akan reveal kepada orang yang mulutnya begitu. Orang bilang mulut apa capui ya. Begitu ya. kita tak reveal. Kita senyap-senyap. Kita tengok orang yang jadi Allah Ta'ala maha simpan, cemburu. Simpan rahsianya ya. Jadi kita kena jaga. Kemudian sopan itu ada dua penghujung. Subhanallah ya. Ini semua renungan orang-orang salih. Mereka tulis ya. Itu kata hikmah daripada hati-hati mereka. Kadang mereka dapat tersentuh hati mereka daripada ayat Quran. Kadang tersentuh hati mereka daripada hadis Nabi. Kadang mereka dapat satu fahaman daripada kata-kata orang salih. Itu orang-orang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka makan kerang aja mereka dapat something lah. Mereka makan kuih tat aja bukan macam kita lah. Mereka dapat macam-macam sir kuih tat mereka dapat. Mereka dapat knowledge. Dan makan kuih tat boleh buat mereka menangis taubat pada Allah Ta'ala. Itu orang-orang salih ya. Itu orang-orang salih. Ini kan pula hadis-hadis Nabi. Ini kan pula ayat Quranul Karim ya. Baik. Sopan itu ada dua penghujung. Kalau kamu berlaku sopan kepada orang lain dan benar itu ada penghujungnya ya. Kamu berlaku sopan kepada orang lain dan benar itu ada penghujungnya. Yang paling tinggi dari keduanya, kesetiaanmu kepada orang yang kamu tidak mengharapkannya, ya. Dan yang paling baik adalah orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Dan orang yang paling sopan ialah orang yang memberi kemaafan terhadap orang yang menzaliminya. Subhanallah. Jadi sopan ada penghujungnya, ada maksimumnya. Ada kesudahan ketinggiannya. Dan berlaku sopan kepada orang lain dan benar itu juga ada penghujungnya. Benar juga ada penghujungnya. Benar, macam mana punya benar? Sopan, macam mana punya sopan? Disebutkan sini, orang yang paling baik adalah orang yang beri kepada, dan yang paling tinggi dari keduanya, kesetiaanmu kepada orang yang kamu tidak mengharapkannya. Setia. Kalau orang mengharap memang kita setia. Pasal apa kau harap? Kau tak setia dengan bos kau, dia potong gaji kau. Kau tak setia dengan isteri kau, dia cari orang lain. Kau tak setia dengan kawan tinggalkan kau. Orang yang kau tak harap, setia. Cukup setia. Itu kemuncak setia. Aku tak harapkan upah dia, aku tak harapkan apa dia pun, tapi setia. Tidak khianat. Tidak mungkin. Yang ada orang, bahkan orang dia harapkan pun dia tak setia. Dengan bos pun dia tak setia. Dengan isteri pun tak setia. Dengan suami, isteri kan harapkan suami, pun tak setia. Dengan bapa pun tak setia. Ya Allah. Tak setia. Padahal dia harapkan. Itu paling lawya, paling teruk punya khianat tu. Paling teruk. Kau perlukan dia tapi tidak ada kesetiaan. Paling tinggi yang orang kau tak ada harapan dia. Dia tak ada kena-mena dengan kau. Tapi kalau ada apa-apa perjanjian, setia. Tidak mungkir ya. Baik. Dan orang yang paling baik adalah orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Dia beri. Tak tahu siapa pun dia beri. Bila dia beri, berapa dia beri pun dia tak ingat. Dia beri. Dan beri ni macam-macam punya beri. Macam-macam punya beri. Kewangan, harta benda, ya, keprihatinan, termasuk doa. Memberikan doa dan harapan yang baik pada orang yang tak pernah, tak tahu dia doa, tak doa, kita pun doakan seluruh sekali ya. Baik. Dan orang paling sopan ialah orang yang memberi kemaafan terhadap orang yang menzaliminya. Sopan santun tu orang kalau sopan santun kan sikit-sikit minta maaf. Tujuan sopan ialah apa? Tak nak menyinggung orang kan. Itu tujuan sopan. Kita nak jalan, minta maaf tumpang lalu. Nak makan, jemputlah awak dulu. Tak nak menyakiti orang, tak nak melangkah orang, tak nak lebih pada orang. Orang yang menzaliminya dia minta maaf. Orang menzaliminya dia minta maaf. Orang menzaliminya disantuni. Orang yang menzaliminya dia tak nak kecilkan hati. Tak naklah nanti kecil hati dia. Tak naklah, tak patut. Allah, sampai begitu ya. Sampai begitu dia punya hal ehwal, punya adab dan tata tertib. Orang-orang salih begini ya. Semua orang yang menzalimi dia pun dia tak nak menyakiti. Ini kan pula orang tak menzalimi dia. Semua itu mulia sekali mereka ya. Dari mana perkara ini yang disebutkan oleh Pak Sumit ni, kita tak tahu dia pun dapat sumber daripada mana. Kalau dia tak tahu sumber daripada mana, itu daripada ilham daripada hati dia sendiri. Baik ya. Sama ada dia ditimba daripada mana, ditukar daripada lain, ataupun memang daripada pokoknya itulah pandangan dia ya. Baik. Harimu
itu ada 5. Subhanallah. Ini mereka tulis ya, mereka poin-poin semua itu yang mereka selalu ingat pagi, petang, siang, malam, orang soleh. Dia tak ingat keuntungan ada 5. Apa cara cari kerja, dah cari duit ada 5. Dia sebut perkara-perkara yang diingat, dia tulis, dia jot down. Jadi bukan tersimpan dalam diri dia sendiri, dia boleh sharekan dengan orang. Dia boleh sharekan dengan orang ya. Harimu ada 5. Hari yang hilang ialah semalam yang berlalu dengan perkara yang engkau lalai. Itulah. Yang pertama ialah hari semalam. Dah lalu belum? Dah lalu. Dan yang lalai rugi. Dah lalai, dah rugi ya. Hari semalam yang kosong. Tu yang pertama. Yang kedua, hari yang disaksikan. Jadi yang pertama hari yang hilang. Iaitu hari yang dah lalu dan yang kau tak buat apa-apa. Hilang. Modal habis, untung sikit pun tak ada. Soal tetap kena soal. Jawab tetap kena jawab. Pertanggungjawabkan tetap bertanggungjawabkan. Ditanya tetap ditanya. Tapi apa ada? Tak ada apa-apa. Itu namanya hari yang hilang. Hilang bersamanya segala peluang-peluang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Macam kita baca dalam kitab Syamsul Qadir Jalani. Nabi ada menyebutkan, kalau Allah berikan kau satu peluang, baik engkau grab. Kerana tak tahu apa yang luput dalam peluang itu dan tak tahu datang lagi ke tidak. Jadi mana setiap yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bukan hanya that thing only tau. Di baliknya tu ada attach banyak macam-macam. Ibarat ada kupon lah. Aku kasih kau ni, baik kau ambil. Kau tak ambil, kau rugi. Rasa kat benda ni saja. Kau tak tahu datang sama-bersama benda ni, kau tengok dalam. Ada kupon macam-macam. Boleh dapat emas 3 kati. Boleh dapat geran tanah. Umpamanya. Apa-apa pun. Allah Ta'ala berikan kita. Semua tu adalah merupakan pembukaan. Kata Rasulullah, kalau Allah Ta'ala bukakan padamu satu anugerah, ambil. Kerana kau tak tahu dapat lagi ke tidak. Begitu. Jadi Allah Ta'ala berikan kita futuh ya. Jadi hari yang semalam tu kalau kita tak ambil, kira hari yang hilang. Kedua, hari yang disaksikan. Iaitu hari yang kamu berada padanya, maka jangan kau sia-siakan. Hari yang sedang kau saksikan. Hari yang disaksikan. Kau nampak saksikan. Hari ni hujan tak? Hujan. Maka doa pada Allah Ta'ala. Hari ni kau makan tak? Makan. Jangan lupa baca bismillah dan syukur pada Allah Ta'ala. Hari ni kau terganggu pada orang tak? Diganggu orang tak? Tak terganggu. Maka ucap Alhamdulillah. Hari ni kau ada ganggu orang tak? Ada ganggu. Maka tobat pada Allah Ta'ala. Dan minta maaf pada orang tu. Jadi hari yang disaksikan. You can still do something. Hari yang masih belum berlalu lagi. Ya, kau sedang menghadapi. Pagi tadi saja dah berlalu. Tapi masih boleh dibaiki lagi. Ya. Kemudian hari yang dilahirkan. Iaitu hari terakhir kamu di dunia. Maka beramallah apa yang mudah engkau lakukan. Ya, hari yang dilahirkan ya, hari yang dizahirkan ya, yang pasti akan zahir akan jadi, itu hari penghabisan untuk dunia. Itu penghabisan. Nampaknya semalam bukan hari penghabisan, hari mungkin malam ni kalau kita balik, maknanya siang tadi penghabisan tu kita kat dunia. Jangan rasa macam aku rasa, orang kalau bilang saya rasa tak sihat lah, macam rasanya bila-bila boleh meninggal. Itu orang bilang tak ada, awak masih diperlukan. Kalau orang bilang, jangan, nanti anak masih kecil-kecil. Jangan, awak masyarakat perlukan ke, tak perlukan ke, mati tak? Mati. Zahir harinya, kau tinggal. Imam Syafi'i itu, diperlukan orang tak? Diperlukan orang, umur 54 dah balik dah. Imam Nawawi, diperlukan orang tak? Diperlukan orang, sangat besar manfaatnya, keberadaannya. Umur 46 dah balik dah. Diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu hari yang dizahirkan. Satu hari pasti, bukan hari yang tak zahir. Pada sekarang kepada kita mati macam belum zahir tau. Macam entah bilalah satu ilmu yang kita pelajari saja. Orang nak mati, nanti malaikat datang, nanti dia cabut nyawa, nanti dia minta begini-begini. Macam benda semua benda teori saja akan jadi real, zahir. Hari yang zahir akan depan mata kita akan experience sendiri. Hari mati aku. Hari mati aku. Tak sebut pula hari kahwin aku, hari naik pelamin aku ya. Macam orang contoh orang naik pelamin lah, masih bujang tu, nanti kau kahwin gini tau. Itu semua hari masih diangan-angankan. Apabila dah bertunang, hari yang didebarkan. Apabila dah bunyi kompang, moga manggar dah diri, tengok bangsal dah ada, nasi minyak dah tumis, tu hari ni hari dah zahir, hari yang dinanti-nantikan. Amboi, tu hari pengantin lah. Ini hari bukan pengantin baru, pengantin baring. Diraikan orang juga, tapi kaunya baring. Kaunya baring. Baik. Kemudian hari yang dijanjikan, iaitu hari esokmu, sedangkan engkau tidak tahu apa yang Allah Ta'ala lakukan padanya. Besok hari janjikan. Betul, besok pasti akan datang. Pasti akan datang, sama ada hidup kau atau mati. Kalau mati, besok hari kau dikebumikan.
Tapi datang juga tak harinya? Harinya datang jadi menjadi hari engkau dikebumikan, hari engkau dimandikan, hari engkau diusung. Besok tetap begitu. Apa berlaku kita tak tahu. Jadi hari yang dijanjikan, jaga-jaga apa program Allah untuk besok, kita tidak tahu. Baik ya. Subhanallah, ini semuanya adalah renungan Pak Sumit kita. Kita tengok dia macam orang simple aja kan. Kalau makan orang datang dia tak pakai singlet, tak pakai baju pun tahu. Leging aja. Ini otak dia punya cara fikir. Jadi sama ada dia baca, dia tukil ataupun cara fikir dia. Maknanya benda-benda ini yang menjadi interest dia. Macam kalau kita tengok kitab Imam Nawawi, Bustanul Arifin, ada beberapa hadis yang wali-wali mesti pegang hadis tu saja. Itu jadi dia punya, dia bilang favorite pegangan dia. Macam beginilah orang-orang wali ni. Kalau sama ada ini daripada buah fikiran dia ke, atau dia baca ke, bermakna benda-benda ini yang senantiasa dia renung dia. Benda-benda ini yang jadi interest dia. Jadi minat dia. Ya. Hari yang diperingatkan, iaitu hari tempat kembali, iaitu hari yang kekal. Maka apa lagi yang engkau tunggu padanya? Hari apa? Hari kiamat, hari mahsyar. Itu pasti. 50,000 tahun satu hari. Itu hari betul. Nak usaha, nak penat, nak apa semua untuk hari itu. Nak concern, nak siapkan makanan, nak siapkan bekalan untuk hari itu. Nak siapkan teduhan, nak siapkan comfortable, nak siapkan apa semua hari itu. Hari sekarang dah habis dah. Hari itu yang sepatutnya kita kena fikirkan sebetul-betulnya. Ya. Hari dunia hanya sementara saja. Imam Syafi'i berkata, subhanallah, ini rupanya yang ada dalam otak Pak Sumit kita. Ini rupanya yang dalam otak dia, dalam fikiran dia, yang selalu dia fikirkan, yang sampai dia jot down tu, bermakna itu perkara tu senantiasa dalam ingatan dia. Ya. Imam Syafi'i berkata, apabila bertuturnya orang yang bodoh, maka jangan engkau jawab. Maka sebaik jawapannya ialah diam. Maka jika engkau berkata kepadanya, engkau lepas darinya. Dan jika engkau berteman dengannya, ia akan selalu menyakiti hati. Begitu ya. Jika engkau berkata kepadanya, engkau lepas daripadanya. Jadi jangan cakap kepadanya. Kau berkata padanya, kau lepas. Dan kalau engkau berteman dengan dia, dia akan selalu menyakiti kau. Ini orang bodoh. Istilahnya, jangan banyak cakap dengan dia. Dia cakap kau cuma, iya. Bantah jangan, taat tak perlu. Cuma iya. Kalau dia orang alim, sebelum kau tanya, aku dah minta nasihat. Sebelum kau tanya, sebelum kau larang, aku dah tanya, ini boleh ke tak boleh? Tapi kalau kau lain macam sikit, begitu ya. Yang Syafi'i bilang, aku tahu macam mana, aku tahu kau punya cakap semuanya susah mau pakai. Berarti Imam Syafi'i bilang, aku sanggup berbahas dengan 1,000 orang alim, aku tak sanggup berbahas dengan satu orang bodoh. 1,000 orang alim, sama ada dia orang alim, sama ada cakap aku dia dengar, betul lah, aku ikut cakap Imam Syafi'i. Ataupun aku tengok, cakap dia betul lah seorang alim, aku boleh ikut cakap dia. Tak apa, aku tepikan pahaman aku, sebab cakap dia lebih bernas. Orang alim. Lepas tu 1,000 orang alim pun tak apa. Satu orang alim, jahil murakab, kita bilang goblok semua likur ya. Macam mana? Dia punya cakap, aku tak boleh ikut sebab salah. Salah dari sudut syarak. Salah di Tuhan jawab, Tuhan tanya aku tak boleh terjawab. Salah. Dan cakap aku dia mati tak nak ikut. Cakap aku mati dia tak nak ikut. Tak boleh. Mana boleh? Awak tak faham. Aku tak faham ya. Allah. Itu apa? Lepas tu elak. Jangan cakap dengan dia. Kau lepas dengan dia sudah. Aku lepas dengan dia. Kalau berteman dengan dia selalu menyakitkan hati. Kau susah. Kau dengan dia nak deal dengan orang gini susah. Jadi istilahnya apa? Kalau dia cakap nyelamur aja lah. Nyelamur tu apa cakapnya? Skip. Next topic ke begitulah maknanya begitu ya. Jangan diambil sangat. Tak boleh pakai cakap dia. Subhanallah. Seronok ya kita kalau baca kitab-kitab gini, kita tengok rupanya yang dia tulis ni adalah apa daripada ilmu dia dalam hati dia. Ini rupanya yang dalam hati dan pemikiran mereka ya, yang terakam dalam tulisan mereka ya. Semua poin saja dinasihat ya pada Pak Sumit ini. Banyak rupanya. Seronok kita baca. Kita baca kitab Syahrul Qadijah ni lain pula, kita kena marah selalu. Bodoh. Celaka engkau Syahrul Qadijah ni kalau tulis ya. Begitu. Kalau Imam Haddad lain pula sebenarnya sentuhan kalbunya. Ini Pak Sumit kita, wali kita. Subhanallah ya. Alhamdulillah Pak Sumit ada tulis gini. Habib Ali bin Jaafar kita tiada menulis. Tetapi segala budi pekertinya indah terlukis. Jadi apabila kita mengenang beliau tu menjadi satu kenangan yang sangat manis. Membuat kita merenung. Boleh jadi air mata berlinang. Buat kita menangis. Itulah zaman
Habib Ali bin Jaafar Al-Idrus, ya. Baik. Kemudian lelaki itu ada 3 jenis. Awak lelaki yang macam mana? Lelaki itu ada 3 jenis. Lelaki itu ada 3. Lelaki yang ada akal dan pandangan. Yang pertama, lelaki yang apabila datang kepadanya satu perkara, ia mendatangi orang yang ada pandangan, lalu ia meminta pandangan. Ketiga, lelaki yang terpinga-pinga, tidak berbincang dengan orang yang cerdik dan tidak mentaati orang yang mursyid, boleh membimbing. Allah, 3 ya. Yang pertama, lelaki yang ada akal dan pandangan. Dia boleh, bukan dia ada hala tuju dan dia boleh guide orang. Mursyid. Yang pertama, lelaki yang mursyid yang boleh guide orang, dia ada hala tuju. Kehidupannya macam mana nak tahu gini? Kau tengok hidup dia terpandu ke tidak? Organize ke tidak hidup dia? Ibadat dia organize ke tidak? Perkara-perkara dia organize ke tidak? Organize. Semua tu teratur dan tertib. Begitu. Orang lelaki yang ada akal dan pandangan, dia boleh pandu diri dia dan kita boleh minta panduan dia. Boleh ikut dia perkara. Yang kedua, dia lelaki yang apabila datang kepada satu perkara, dia tidak secerdik pandai tapi bertanya selalu. Konsult orang alim. Siapa ni ya? Yang paling banyak dari kalangan yang nombor 2 ialah yang nombor 1. Subhanallah. Jangan kau sangka yang nombor 1 tu dia semua orang ujuk dia, orang tanya dia sendiri. Mari ikut cakap saya. Mari saya bimbang. Yang nombor 1 tu lah yang paling banyak jadi dalam nombor 2. Selalu dia apa-apa tanya orang alim. Kalau ada guru dia, hitam putih cakap guru dia lah. Kawan dia pun dia tanya. Masih lagi. Jadi yang nombor 2 ni ada 2 kategori. Satu memang dia tak faham. Dia tanya sama orang, Tuhan macam mana begini-begini. Alhamdulillah aku terpandu. Walau besar walau kecil perkara. Taat. Ini kita ambil Hasan Syatiri. Ustaz Hafiz kita baru bawa daripada Singapura. Ustaz Hafiz ni jaga masjid makan Habib Noh. Semalam orang masjid Sultan datang. Ada orang masjid Habib Noh datang. Alhamdulillah penjalinan ya. Habib Hasan Syatiri ada satu guru buat terim. Nak pergi haji kan wajib. Rukun Islam. Dah ada duit. Nak pergi haji tanya Habib Hasan dulu. Tu laki-laki yang nombor 2. Tanya Habib Hasan aku nak pergi haji. Habib Hasan jangan pergi haji, pergi Afrika. Terus tak jadi pergi haji, pergi Afrika, pergi Somalia. Sampai Somalia, ni contoh laki-laki yang kedua. Sampai Somalia jumpa kawan-kawan dia sebab dulu pernah pergi Somalia. Kawan-kawan dia bilang, kau datang balik. Kau ingat tak masa kau kat sini dulu, kau pernah kahwin dengan salah seorang anak dara kita. Masa kau tinggalkan isteri kau mengandung rupanya. Anak kau dah besar. Patut Habib Hasan tak kasih dia pergi haji. Dia ada tanggungjawab di Afrika. Anak dia dah umur 6-7 tahun. Tua anak dia hitam, anak dia ikut mak dia lah. Bawa balik tahrim. Dengan kita tua sikit anak dia. Tinggal dekat Aidit. Tinggal dekat rumah Abdullah Al-Khatib sekarang. Itu, dekat kawasan itu. Datang. Patutlah Habib Hasan tak kasih aku pergi haji. Aku ada tanggungjawab besar. Aku abayangkan anak aku tak tahu. Begitu ya. Anak dia. Siapa nama dia? Apa anaknya? Gelarnya Aswad. Ialah hitam. Begitu. Mak dia Afrika. Subhanallah. Itu contoh orang yang kedua. Contoh orang kedua daripada golongan yang pertama tadi kita bilang. Macamlah Habib Omar bin Hafiz kita. Apa-apa. Orang macam kita pun diajak ronding. Nanti aku rondingkan dengan Abu Zaki. Abu Zaki diajak ronding. Allah. Itu orang yang pertama. Yang masukkan diri dalam tawaduk. Bermakna dia yang pertama. Yang very high class. That he bring himself down. Dia merendahkan diri dia. Itu orang pertama grade 1. Jadi orang yang nombor 2 tu ada 2. Yang satu memang tak tahu tanya. Yang satu dah tahu pun masih nak tanya. Dan dia bertanya kepada orang yang confirm tak lebih tahu pada dia. Tapi nak tengok pandangan orang macam mana. Itu orang-orang yang tawaduk ya. Orang-orang yang tawaduk. Contoh paling besar sini siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa ronding dengan para sahabat, ronding dengan Sayyidina Abu Bakar, ronding dengan Sayyidina Umar. Itu contoh orang paling besar sekali ya. Baik. Yang ketiga, kita bilang bodoh sombong. Bodoh sombong. Dia tak tahu nak tanya orang, tak nak pula. Malu gitu. Dia buatlah sendiri. Kita mau tengok macam kok kayak gini perlakuannya. Ya, sakaratmu lah. Sakaratmu, saenakmu dewe. Bikin apa yang kau nak bikin, pandai-pandai kau lah situ. Begitu. Orang ini tak payah kau nasihatkan, tak payah kau apa. Tadi lah orang bodoh. Kau cakap pun tak nak dengar. Ikut aja sudahlah begitu ya. Orang ini nak bikin apa? Doakan yang baik-baik. Ya Allah peliharakan dia, selamatkan urusan dia, pandu dia ya Allah. Dia tak minta panduan dan kita pun kau cakap tak nak dengar. Allah pandu dia.
Allah pandu dia. Allah pandu dia, kita doakan saja. Ya. Baik. Awas 4 jenis cemburu. Setakat ni kita baca buku Pak Asmin, seronok tak kita baca ni? Setakat ni aja dah macam-macam disentuh dengan kita. Ini rupanya dalam otak dia, wali-wali. Kalau sekarang ada Pak Sumit, dah ada, terbayang duduk dengan dia. Walau kita duduk dengan dia, semua duduk, saya duduk dengan dia berapa kali aja. Dan sejenak-sejenak tak adalah lama sangat. Terbayang apa ketulusan dan kelunakan bersama dengan dia. Ini dia peninggalan dia. Besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat tunaikan apa amanah daripada beliau. Termampu oleh kita, ya. Awasi 4 jenis cemburu. Cemburu malaikat maut terhadap nyawamu. Cemburu kalau dia nak ambil, dia tak kasih orang lain. Dengan kau pun, nyawa kau sendiri pun dia tak kasih. Aku punya. Aku nak ambil sekarang, dia ambil. Cemburu tak? Orang kau cemburu kan barang dia tak kasih orang lain kan? Dia jagakan. Nyawa kita dia cemburu. Dia dah nak ambil, dia ambil. Kau sendiri minta. Bukan minta lama tau. Kita orang kalau barang dia cemburu, kita minta dia, aku kasih lah aku sekejap. Tak boleh, aku punya. Aku cemburu tak kasih orang lain. 1 second aja. Tak boleh. Nyawa kita sendiri nak minta 1 second. Tak boleh. Aku punya. Aku pegang. Cemburu pertama, cemburu malakul maut. Cemburu malakul maut, dia tak kasih chance sekalipun dengan nyawa kita. Ini teko ni saya beli dekat Mekah. Lepas wukuf. Nama kedai dia Bin Daud. Teringat kita beli dekat Mekah. Jadi tengoklah dah balik sebulan lebih tu. Benda ni aku beli belum pakai. Kedua, cemburu warismu terhadap hartamu. Betul. Anak engkau harta kau sangat mencemburui hartamu. Termasuk pada dirimu pun. Bapaknya dah tua, tak kuat-kuat tengok bapak nak kasih siapa harta ni. Bapak sayang sama bapak nak kasih masjid banyaknya. Lambat sangat nak mati. Pula bapaknya sakit banyak, bil hospital mahal pulanya. Alamak, janganlah sakit teruk-teruk bapak. Jadi bil tak bayar tinggi sangat, jadi aku dah bayar bil tinggi-tinggi. Dia cemburu tak harta bapaknya? Cemburu. Bapaknya nak bayar bil hospital pun cemas. Lekaslah semua bapak jadi bil tak tinggi sangat. Kau dah bayar bil, aku dapat tinggal sikit. Bapak dia nak kasih sumbangan. Tak apa bapak nak kasih madrasah. Tak apa. Janganlah banyak-banyak sangat pak. Madrasah pun dah cukup banyak dah. Dia sembuh. Pasal harta bapak dia cemburu. Kau tak percaya kau tengok. Bapak yang ada duit lah. Tak ada duit. Anak pun tak kisah. Bapak ada duit, anak cemburu. Bapak belanja sembarang pun dia tak kasih tau. Bapak jangan ikut-ikutkan pak. Bapak kasih orang ni macam-macam. Dia nak makan duit bapak pak. Dia makan duit bapak. Allah paling cemburu dengan mak tiri dia. Kalau mak tiri dia sikit dia tak kasih. Allah. Anak kita cemburu. Iaitu cemburu waris terhadap harta-hartamu. Betul tak ya? Subhanallah. Ini renungan Pak Sumit. Cemburu ulap terhadap jasadmu. Masuk dia tak kasih orang lain pun. Anak kau pun tak boleh tengok jasad kau. Isteri kau pun tak boleh pimpin tangan kau. Ulat ni aku punya. Bergebut-gebut semua dia tu. Cemburu ulat pada jasad kita. Dia keroyok ramai-ramai. Dia tak kasih orang pun. Dia tak mau share dengan anyone else pun. Dengan anak pun tak nak share. Dengan apa pun tak nak share. Dia cemburu sekali ya. Dan keempat ialah cemburu pemberi hutang terhadap kebaikan-kebaikanmu. Betul. Sebab kalau orang dah beri hutang sama kita, mudah-mudahan lah dia balikkan. Dapat tak baliknya? Ni dah kata nak kasih bayar cukup bulan. Ini dah cukup bulan kali 3 bulan. Nampaknya mudah-mudahan lah dia jujur. Mudah-mudahan dia tetap dengan apa cakapan dia. Aku ni kasih dia hutang pasal aku nak pakai lagi. Kok belum balikkan, belum apa semua. Harap kebaikanmu untuk pegang janjimu. Penuhi aku dah penuhi hasratmu, sekarang kau penuhi janjimu. Harap kebaikan padamu. Sebab kita dah lepas tangan dia buat bodoh, kita nak dapat macam mana? Kita tak dapat lagi duit dia. Bukan duit dia tau, duit kita tak boleh dapat lagi. Sebab itu kita baca kalau memberi dapat pahala 10. Dan kalau menghutangkan dapat berapa? 18. Ada riwayat 14, ada riwayat 18. Kenapa menghutangkan orang lebih besar pahala? Kan boleh dapat balik duit kan? Sebab kalau aku beri, dah tentu aku tak mengharap dapat balik. Aku dah tahu aku tak nak balik pun. Bermakna aku ada duit ekstra. Dan aku berikan kau, itu kira wang ekstra. Ambillah. Dan aku tahu benda tu tak akan balik pun. Aku dah cukup, sebab tu aku beri kau. Tapi orang yang beri hutang, bermakna dia masih nak lagi tak? Masih nak. Dia nak pakai tak? Dia memerlukan. Cuma, dia mendahulukan keperluan kita. Sebab tu dia beri kita.
Tapi dia masih nak pakai. Dan kemungkinan duit dia balik lagi tak? Nabi bilang kalau kau sanggup beri hutang, expect tak balik. Expect tak balik tau. Kalau sanggup beri hutang, expect jangkakanlah wang tu tak akan dapat balik. Be prepared, bersedia untuk tak dapat balik wang tu. Jadi orang pemihutang selalu mudah-mudahan dia balikkan, mudah-mudahan dia balikkan. Dapat aku pergi haji. Dia tak balikkan macam mana aku nak pergi haji. Semua itu kan orang meniaga semua begitu. Jadi harap kebaikan kita ya. Baik. Apabila engkau tidak menanam dan engkau menemui orang yang menuai, engkau akan menyesal terhadap kelalaianmu pada masa yang terbuang. Betul ya. Kalau engkau tak menanam, macam mana engkau nak tuai? Macam mana nak tuai? Tak apa, harap rahmat Allah Ta'ala. Hoi, yang nama harap mesti ada usaha. Saya ada sebidang tanah. Semak samun. Bersihkan. Buang semak-semaknya. Dibajak. Dibaja. Disiram. Disemai benih. Disiram. Dibaja semua. Kemudian barulah harap mudah-mudahan tumbuh pokok. Pokok apa? Padi ke apa ke? Semua ya, apa sajalah. Kau biarkan tanah kau dengan semak samun. Tebas pun tidak. Tahu musim tuai kau harap. Mudah-mudahanlah dapat hasil buah-buahannya. Hasil apa? Hasil lalang, hasil ular kat dalam situ. Allah. Jadi, kalau kau tak menanam, kemudian kau nampak orang tuai, aku tengoklah kebun kau sendiri macam mana. Begitulah nanti kau menyesal. Kalaulah aku susah payah, kan aku dapat sekoyan macam dia. Kalau dapat berapa pikul beras, aku pun dapat juga. Kalau dapat berapa banyak buah-buahan, aku pun dapat juga. Dapat berapa banyak sawit pun aku dapat berapa banyak juga. Pasal aku tak ada apa-apa, aku hanya tanah dia sebidang, tanah aku pun sebidang. Hujannya pun sama juga. Tanah dia kena hujan, tanah aku pun kena hujan. Tapi pasal diusahakan, tanah dia dapat dituai. Tanah aku hanya membuat aku terbuai-buai. Begitu ya. Jadi, itu menyesal. Tuai paling besar bila? Akhirat nanti. Tuai paling besar akhirat. Kau tengok orang yang dah beramal pun menyesal. Dia tengok orang punya pahala bergunung-gunung. Banding dengan dia, dia sangat menyesal. Dah beramal pun menyesal. Ini kan pula kalau tidak beramal, terlebih menyesal. Ya, baik. Begini punya cara Pak Su punya tulis ya. Point. Sampai belakang. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, lapangan perjuanganmu yang pertama ialah nafsu. Jika kamu menang terhadapnya, maka terhadap yang lebih lagi kamu, yang terhadap lain lebih lagi kamu berkuasa. Jika kamu kalah padanya, maka yang lain kamu sangat lemah. Maka yang mula sekali biasakan bertarung dengan nafsu. Jadi apa dia bilang, lapangan perjuanganmu, medan perangmu, nombor satu nafsu. Nafsu kau dapat tundukkan, mudahlah kau dapat yang lainnya dan lainnya dan lainnya dan lainnya kau dapat. Nafsu kau tak dapat tundukkan, yang lainnya susahlah bagimu ya. Yang lainnya susah bagimu. Dan lapangan, maka kamu akan lemah. Dan mula sekali nak akan dapatkan menang dalam pertarungan lah, kekang kau nafsu. Kontrolkan tu nafsu. Betul ya, kita tengok kan, Imam Haddad bilang manusia diuji dengan 4 ujian. Ujian agama, dalam keagamaan. Ujian attitude, sikap, pemikiran. Dan ketiga, ujian nafsu. Dan yang keempat, ujian miskin, susah, sakit. Yang keempat ni paling istimewa. Allah berikan kepada nabi-nabinya dan wali-walinya. Kau pandai handle. Kalau nafsu yang ketiga ini nafsu kau serakah, nafsu kau temahak, nafsu kau tak kontrol, terus jadi attitude kau rosak tau. Kau sanggup menipu, kau sanggup riba, kau sanggup duit orang, kau sanggup gelap, kau sanggup macam-macam. Kau dah kerana nafsu. Dan boleh jadi kerana nafsu juga terus naik pada musibah agama. Nafsu punya pasal, na'udzubillah, orang alim pun jatuh juga, berlindung sama Allah Ta'ala. Nafsunya pasal, agama pun dijual. Nafsu punya pasal pun cakap lain, buat lain. Akidah lain, tetapi praktikalnya lain. Allah. Nafsunya pasal membuat kau kalau miskin kau tak tahan. Membuat kalau kau sakit kau tak sabar. Membuat kalau kau mewah kau tak syukur. Begitu ya. Awal mula dengan kekang nafsu. Jadi dengan nafsu kau jaga, akal kau terkontrol. Akal kau terkontrol ya.
Apabila akal kau terkontrol, syariat kau terpelihara. Dan apabila kau diuji dengan perkara-perkara yang lebih rendah lagi, kerana kau dah terbiasa kontrol hawa nafsumu, maka laparmu tu nikmat. Kau dapat merasa kenyang di dalam lapar, kau dapat tersuluh dalam keadaan gelap, kau dapat rasa mewah dalam keadaan sempit. Itu kalau nafsu dikekang, mudah jadinya. Yang dimaksudkan mudah di sini ialah apa? Mudah di sini apa? Dapat payah pun jadi senang bagi dia. Dia enjoy. Baik. Aku melihat diamku sebagai perniagaan. Lalu aku membiasakannya. Apabila tidak menjadi keuntungan, maka tidaklah aku menjadi rugi. Ya. Sayyidina Ali cakap, diam macam perniagaan. Diam. Kalau tak dapat untung, tak rugi. Kalau cakap, biar dapat untung. Niaga, nak untung ke nak rugi? Kalau tak dapat untung pun hari ni, biar tak rugi. Biar kalau tak dapat untung tapi modal tak hilang. Orang jual kain baju. Nanti tak ada customer datang. Tapi rugi tak? Tak rugi. Tak rugi ya. Orang jual masak lauk. Customer tak datang. Rugi tak? Rugi. Rugi ya. Customer tak datang rugi. Jadi dia punya meniaga, dia nak cari. Niaga aku paling besar sekali lah diam. Kalau tak boleh menguntungkan, biar aku tak cakap. Walaupun tak untung. Untung tu apa? Aku batalkan diam, aku cakap. Nasihat, beri teguran, beri pengajaran, dapat untung. Aku tak dapat diam, tapi aku dapat untung. Kalau tak dapat untung, biar aku tak rugi, baik aku diam. Pada bual-bual simbang-simbang, pada gurau yang tidak-tidak, pada cakap ada yang bohong, ada dosa, baik aku diam. Walaupun tak dapat pahala menggunakan lisan, tapi tak dapat dosa menyalahgunakan lisan. Ini Sayyidina Ali cakap. Maka apabila musibah menimpamu, maka sabarlah terhadapnya. Musibah yang paling besar adalah orang diuji tetapi ia tidak sabar. Ya. Kau punya tak sabar tu satu ujian. Sakit satu tau. Tapi kau punya tak sabar itu lebih sakit daripada sakitmu. Kau miskin satu tau. Tapi kau punya tak sabar atas miskin lebih teruk lagi. Tapi kalau kau cool, kau tenang, itu satu kenikmatan tau. Itu satu kenikmatan. Jadi kau punya tak sabar atas ujianmu tu, itu satu penyakit. Macam Sayyidina Umar, kalau orang mati anak, tengok orang tu keluar kesah, dipanggil. Kau mau redha kau tak mau redha? Kalau budak ni mati, tetap mati. Sama ada kau redha tak redha. Kalau kau redha, budak ni mati, tapi kau dapat pahala besar daripada Allah Ta'ala. Kalau kau tak redha, budak ni mati, tetap mati, tetapi kau dapat dosa pada Allah Ta'ala. Mana kau nak? Baik kau redha. Begitu ya. Dia punya tak redha tu mendatangkan dosa besar. Dia murka Allah Ta'ala. Kalau kau tak redha, budak ni mati tetap mati. Tapi kau dapat dosa dan kau dimurka Allah Ta'ala. Mana kau nak? Dah dapat musibah. Kemudian kau punya tak sabar mendapat lagi satu musibah. Lagi satu musibah. Dia punya tak sabar, dia punya tak tenang, dia punya tidak mengingat Allah. Itu satu musibah. Dia dapat tenang, dapat ingat Allah Ta'ala. Terlepas daripada musibah yang terbit daripada musibah. Musibah yang terbit daripada musibah, iaitu tak sabar terhadap musibah. Itulah musibah yang terbit daripada musibah. Ya. Musibah tu apa? Perkara-perkara yang tak baik. Namanya musibah kecelakaan, kita bilang. Kecelakaan semua tu. Jadi, ketidaksabaran adalah musibah yang terbit daripada musibah. Jadi, yang musibah dah terbit, kau sabar. Batal satu musibah. Musibah yang terbit tu pun kau tak pandang sebagai musibah, kau pandang hikmah. Betul tak? Orang kau sabar, tak apalah. Saya pandang ini ada hikmah dari Tuhan. Kalau dia ada sabar, ada tak kena musibah atas musibah, maka bertukarlah musibah menjadi hikmah. Kalau dia ada dapat tak sabar, dia dapat musibah atas musibah, maka jadilah bala atas bala. Lagi besar lagi ya, subhanallah. Alhamdulillah, seronok pula kita baca kitab Pak Sumit ni. Syukur Allah Ta'ala mengajari dia dengan ganjaran yang besar. Simple aja, penyampaiannya pun simple, tapi menyentuh hati kita tak? Menyentuh hati kita. Jangan marah. Yang orang suka tukil. Kata-kata mutiara daripada pendeta. Amboi. Ambil daripada orang Tiongkok. Ambil daripada orang Venice.
Tak mau lain. Orang nur iman pun tak masuk dalam hati dia. Bukan aku bilang cakapan itu tak bagus. Tapi terbit daripada hati mana? Hati yang tak kenal Allah. Tapi dia ada kebaikan. Tak kenal Ta'ala pun tak segala kejelekan. Tak payahlah cakap dia. Kalau dia jual kacang, kau beli boleh. Dia jual kain, kau berniaga dengan dia boleh. Tapi nasihat dan agama, kau tengok tak kurang daripada ulama kita. Kampung-kampung saja. Tapi cakapannya tu, pengajarannya tu, Masya Allah. Ya. Iman punya orang. Apalagi orang yang arif billah. Dia punya yang dia pick up tu bukan benda-benda besar. Tak adalah cakap pick up. Maka begini kita memandang bahawasanya kalbu apabila terbalik membawa minda kepada zauq. Cakap dia kalam folk, kita bilang begitu. Ada cakap dia begitu. Simple cakapnya. Tadi kawan-kawan tanya, kalau buah Habib Ali cerita apa? Cerita buah langsat, cerita buah durian, cerita buah durian tak pernah cerita buah langsat, cerita buah apple, cerita buah jambu, Habib Ali. Cerita bangku, cerita pinggan. Ada juga cerita-cerita yang lain, tapi biasanya tajuknya begitu. Habib Ali bin Jaafar. Ini contohlah Pak Sumit. Keadaannya kita, tapi semua ada bongkak dan kita, menyedarkan kita tak. Membuat kita fikir, betul juga cakap Pak Sunni. Elok juga cakap Pak Sunni. Subhanallah. Untung kita dapat habuan beliau malam ini ya. Amin. Jadi musibah yang menimpa kita, kalau kita tak sabar, itulah musibah atas musibah. Kalau kau dapat sabar, kau dapat convert musibah menjadi hikmah. Gitu ya. Ketidaksabaran menjadikan musibah atas musibah. Sifat sabar menjadikan musibah menjadi hikmah. Begitu. Tanda-tanda orang yang benar. Jadi kau nak tengok orang yang benar tak benar. Tadi baru kita bincang. Orang bilang Al-Ba'alawi penipu. Mereka bukan nasab. Orang kalau tak betul, dia tak ada mana boleh bikin betul. Kau jangan bimbang. Saya tukang buat roti paling handal sekali. Betul tak? Betul tak betul? Tengoklah roti saya yang saya buat. Kalau roti yang saya buat memang betul-betul cantik dan sedap, memangnya betul lah aku ni pembuat roti. Walau aku tak claim pun aku pembuat roti yang paling handal. Tapi kalau buat roti semua jadi jemput-jemput. Buat roti semua jadi bergedil. Itu pembohong. Jadi kau nak tengok orang tu betul ke tidak dalam bidang dia, kau tengok hasilnya. Orang sekarang sebut, Bang Alawi penipu, pembohong, nasab. Kalau penipu aja tauhid tak? Orang penipu aja orang semua sembahyang, wuduk batal tak? Orang penipu mengenalkan dengan alim-alim ulama tak? Orang penipu aja orang buat baik dengan akhlak, ikhlas, redha, sabar tak? Kau tengoklah. Kalau yang tak macam mana pun. Saya adalah tukang buat rumah paling handal sekali. Penipu. Bikin tak pernah jadi, tak pernah nampak satu rumah pun dia bikin. Tapi kau nampak rumah dia. Ini dia yang bikin, dia bikin. Kan ada contoh kan orang nak jadi kontrak ke apa semua gitu. Tukang masak pun ada test, kasih makanan dia. Kau boleh pergi majlis perkahwinan yang dia bikin. Kau tengok, kau tidak, paling tidak tengok gambar dia. Baru kau mantap mati. Tak pernah apa pun. Tengok gambar, tak ada. Tengok hasil, tak ada. Rupanya setakat birthday party aja. Dia bilang dia tukang masak catering besar-besar umpamanya lah. Apa yang palsu, itulah yang dia zahirkan. Tak boleh tidak. Jadi, tanda-tanda orang yang benar ya ada 3. Jadi tak guna kau nak bilang benar, tandanya ada nak boleh nampak. Baik ya. Apabila seorang tu tidak memelihara 3 perkara, maka juallah orang tersebut walaupun dengan harga segenggam debu saja. Bermakna tak ada harga. Let go. Let go. Tapi he's my friend, you know. Dia satu kehilangan dia satu kerugian. Tak apa, kau tukar dia dengan debu pun tak apa. Tak rugi mananya pun. Dia kawan saya ni mas gunung pun tak sama. Kan orang bilang ini dia dengan saya ni pemata pun kalah. Dengan dia ni mas gunung pun tak sama. Dia kau jual dengan debu pun tak apalah. Tak ada nilai punya orang Kalau dia tak ada benar, dia tak ada nilai. Dia tak ada nilai, kau tak payah nak taruh harga dia tinggi-tinggi, jual sudahlah, dapat sedebu pun sedebulah. Genggam debu pun segenggam debu. Hati-hati jangan sampai kawan kita jual kita ya. Kalau kawan kita jual kita dengan segenggam debu tu maknanya kita tak ada harga tau. Macam mana dia jual kita dengan segenggam debu, dia tak heran tak bersahabat dengan kita. Dia tinggalkan kita pasal apa? Kita tak benar punya orang. Jangan salahkan dia, salahkan diri kita ya. Yang pertama, menyempurnakan janji. Menyempurnakan janji. Itu orang yang benar. Sebab akan disoalkan janji, ikatan kan. Yang kedua, membelanjakan harta. Orang tak belanjakan harta tak benar tau. Asal orang putih bilang sebut miser. Cari harta untuk apa? Untuk pakaikan. Dia harta untuk simpan, benar tak? Masak tapi tak makan. Harta paling besar contoh, macam mana orang tak belanjakan harta benar? Contoh masak susah payah, lepas tu kebuluh. Benar tak maknanya dia punya masak tu? Masak untuk apa? Untuk makan. Pasal kau lapar.
tak nak masak nasi, masak asam pedas, masak lauk, masak goreng ikan sepat apa semua, tak makan. Benar tak tu? Simpan sampai basi. Tak betul lah. Kalau tak benar pun tak betul lah. Dia tak ada apa-apa, tak makan tak apa hal juga. Kok ada banyak harta berbentuk makanan, tapi lapar? Ya, tak betul. Banyak duit, bajunya koyak rabak. Ya Allah, dia orang minta sedekah. Rumahnya punya sengit, pakai. Nikmat Allah Ta'ala beri. Pakai untuk apa? Nombor satu yang wajib, zakat, keluarkan. Untuk apa? Nafkah anak isteri kita. Termasuk nafkah anak isteri kita apa? Bukan gelang dia saja ya. Duit belajar dia agama. Kalau isteri kita tak pandai agama, kita cari guru, kita cari ustazah mengajar dia. Itu termasuk ya, termasuk keperluan perbelanjaan ya. Jangan kita ingat belikan gelang dia, kasih makan dia saja, rumah bersusun-susun saja ya. Semua tu ya. Semua nafkah dia. Anak-anak kita pun begitu. Itu begitu ya. Jadi kalau ada harta, belanjakan. Untuk jaga maruah. Untuk membantu orang. Itu baru benar. Mencari harta apa? Untuk dimanfaatkan. Untuk dapat harta, untuk ditumpukkan. Itu benar tak? Tak benar. Masak banyak-banyak untuk disimpan saja dalam gerobok. Dianya lapar ke buluh. Benar tak? Tak betul tu namanya. Jadi kau tengok orang, if they willing to spend, bermakna dia betul. Orang kalau ada harta, dia tak agak-agak untuk keluar. Sebab dia tahu. Kenapa tanda betul? Dia tahu dari Allah. Kenapa tanda dia betul? Dia tahu dia keluarkan dapat pahala Allah. Kenapa dia bilang dia betul? Dia tahu apabila dia keluarkan jalan Allah, dia akan diganjar balik oleh Allah. Jadi semua dia ada tanda-tanda kebenarannya. Jadi kalau kau pelukik sangat tu, tanda kau tak benar. Pelukik sangat tanda. Kita ingat benar ya orang saving dia. Ya, ini bukan boros ya. Bukan boros. Kalau ada manfaat, kau keluarkan 3 lori duit satu hari pun tak kira boros. Kalau tak ada manfaat, kau keluarkan 3 sen pun kira boros. Begitu ya. Jadi orang tak belanjakan duit tu namanya tak benar. Contoh orang yang tak ada harta, orang ada harta tak dibelanjakan tak benar. Contoh kita makan nasi lah tadi. Semua orang lapar tak? Lapar. Masak nasi asam pedas tapi tak makan. Benar tak? Orang tak betul punya orang. Itulah dia. Samalah kau kiaskanlah nasi dan asam pedas dengan wang dan ringgit. Kita semua lapar pahala, lapar barakah, lapar kemanfaatan. Tapi kau ada, kau tak gunakan. Lapar untuk dini-dini daripada api neraka. Kau tak belanjakan. Benar tak tu maknanya? Tak benar. Tak benar ya. Allah. Malam-malam ni macam-macam kita dapat poin daripada Pak Sumit kita ya. Allah Ta'ala rahmati beliau dalam kuburnya. Mudah-mudahan majlis kita ni pahalanya mencurah-curahlah kepada Pak Sumit kita. Dan juga kepada Datuk Hashim kita yang selalu mengingatkan kita. Tidak baca buku Pak Sumit. Di rancangan ini nanti hantarkan pada Datuk Hashim. Boleh tengok. Selalu mengingatkan kita tidak baca buku Pak Sumit. Pak Sumit amanahkan nanti tahu. Selalu ingatkan kita tengah terjemah Datuk. Tengah print Datuk ni sekarang alhamdulillah Allah Taala sampaikan hajat kita pada malam ni. Dapat nanti kita cari waktu yang tetap kita baca kitab ini ya. Baik. Kemudian menyembunyikan rahsia-rahsia hati tadi kita bilang. Sebab kalau tak benar, dia cerita. Kau cerita tu namanya bukan rahsia. Kalau bukan rahsia tu maknanya benda yang tak ada nilai lah. Kalau bukan rahsia tu benda yang tak ada nilai. Kalau ada nilai dia akan simpan. Tadi kita bilang pada wali-wali Allah, dia tak reveal tau. Kadang-kadang dia kita cerita sikit lah. Kadang-kadang wali-wali Allah cerita dengan kita serta-serta perkara apa semua. Nombor satu, kau kena tahu yang mereka reveal, yang mereka sharekan dengan kita ada sedikit sekelumit. Dan yang mereka izinkan tu mereka dah istikharah, pengistikharah nak cakap ke tak cakap. Dapat isyarat kepada Allah Ta'ala, cakap ada keperluan, ada manfaat, baru mereka cakapkan. Dan ketahui yang mereka keluarkan tu hanya sikit dan ujung saja. Yang rahsia pada mereka ada berkoyan yang mereka simpan. Rahsia mereka dengan Allah Ta'ala, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, hubungan Allah beri kepada mereka macam-macam. Jadi tidak mereka keluarkan kecuali sedikit dan dengan izin Allah Ta'ala, yang ada dengan perintah Allah Ta'ala dan ada kemanfaatannya dan dengan isyaratnya. Ya, begitu mereka begitu. Jadi bukan suka-suka mereka. Dan yang mereka sembunyikan jauh lebih banyak. Kadang-kadang mereka keluarkan dari sudut itu, kadang-kadang terkeluar. Seorang melata, kan orang melata terkeluar. Aku tak ada duit. Orang tak tahu dia melata, dia terkeluar, dia tak ada duit. Tak ada duit ke? Atau, ada 3,000. Orangnya dia ada 3,000 dalam poket dia. Dia melata terkeluar. Umpamanya ya. Jadi kadang-kadang termelata. Itu orang bilang hal. Dalam handa uncontrollable state. Dalam keadaan yang boleh tak terkontrol, terkeluar. Dia boleh marah orang. Kadang-kadang dia boleh macam-macam. Itu tak boleh terkontrol jiwa dia. Tak boleh terkontrol jiwa dia. Ya? Baik. Dan kadang-kadang dia punya cakap dia tu terkeluar pasal dia kan cakap biasa. Sebab wali-wali ni tak berasa dia istimewa pada kita tau.
Kita nampak dia istimewa, dia pandang dia dengan kita sama. Jadi dia yang dicakap tu, dia kan orang lain pun mengalami sebagaimana yang dia alami. Dia menyangka orang lain pun experience sebagaimana dia experience. Sebab tu dia boleh cerita. Anak aku dah jalan atas air, oi, nasib baik anak tak tenggelam. Umpamanya lah contoh ya. Sebab dia kan orang semua boleh jalan atas air. Contoh lah, ini contoh ya. Contoh. Nah, jadi mereka kau cerita kadang-kadang, kita tengok pelik. Pada dia tu benda biasa. Dan dia sangka kawan-kawan dia pun macam dia juga. Pasal apa? Allah nampakkan keistimewaan kawan-kawan dia depan mata dia. Jadi dia nampak macam, dia sangka kawan-kawan dia pun macam dia juga. Sebab tu dia terkeluar perkara-perkara begitu ya. Dia sangka kita macam dia. Kita macam dia. Jadi kalau orang yang bukakan rahsia tu, bukan orang yang benar. Berahsia siapa? Rahsia dengan sekawan pun tak betul, bukan rahsia dengan Allah Ta'ala. Tu mereka tak dapat benda-benda sir-sir, mereka tak dapat. Sebab tu kita baca kitab-kitab begini, kita nak sirnya mengalir. Dia tak bukakan rahsianya. Tapi ada rahsianya. Boleh mengalir. Secara rahsia diberi Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana secara rahsia diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Sekarang bila kita baca kitab mereka, secara rahsia Allah Ta'ala turunkan sir ini kepada kita. Dengan salurannya apa? Kitab-kitab dan penulisan dia. Tapi ahli masyhur mengatakan kalau kita baca kitab, kita hanya baca kitab, kita dapat apa dalam kitab. Tapi kalau kita baca kitab dengan mencintai, dengan mengenal, apalagi mencintai penulis kitab, kita dapat apa yang di dalam sanubari penulis kitab tu. Itu nama sirnya. Mengalir ya, flow-nya. Begitu ya. Dan kita Alhamdulillah, Pak Sumit ni wali Allah, dapat jumpa, mudah-mudahan mengalir sirnya lantaran kasih sayang kita kepada beliau dan merasa kehilangan beliau ya. Tanda-tanda pemurah ialah memberi benda yang disayangi dan menahan dari menyakiti dan menyegerakan memberi balasan yang baik dan menangguhkan hukuman. Yang ini insya-Allah kita akan sambung baca pada pertemuan akan datang ya. Tanda-tanda pemurah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita, mudahkan segala urusan kita, tetapkan iman kita, dan Allah Ta'ala menjadikan orang-orang semacam ini sebagai panutan kita. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang ahli asrar, ahli rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina washfi kulla muja'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa'fu wanfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqfil muadi wasrifu warda'. Ya Rabbi salli ala Muhammad nahillu fi hisnikal mumanna'. Ya Rabbi salli ala Muhammad rabbi rida'anna ridakal arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil jinani majma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad rafiq bina khaira khalqi kajma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbana anfa'na. وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأكل أتقياء علما وقى بخير ولطف كل شر ربنا واصلح لنا كل الشرور وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلا حكي دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصبر مصابه الغراء
اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على نظر أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سول بالمصطفى رسول نرضى بكل سول بالمصطفى رسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لا نقش صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته.